negara kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gubernur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan sambungan tadabbur surah Al-Baqarah. Hari ini sambungan ayat 216 insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang setia menunggu daripada subuh tadi, alhamdulillah. Terima kasih kepada Sahabat Takbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Sniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, malah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halakat ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Dan semoga kuliah kita dapat berjalan dengan lancar ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita pada ayat 216 dan hari ini kita nak belajar tentang jihad. Tentang jihad. Dan jihad dekat sini bermaksud perang. Perang. Dan lazimnya topik jihad ni sejak peristiwa 9/11 dan jauh sebelum tu lagi. Topik jihad sudah dikeluarkan daripada silibus pembelajaran sekolah-sekolah agama bagi anak-anak kita. Topik perang. Sebab dia tak nak orang-orang kafir melihat agama ini agama yang ganas, teroris. Lalu kita bersetuju dengan tanggapan, okeylah, tak nak dipanggil pengganas, kita tak payah masuk topik perang. Sedangkan tuntutan jihad, perang adalah tuntutan yang besar dalam agama. Topik ini topik yang besar. Topik ni topik yang serius. So kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Bila tak tahu, kita tak ada kesungguhan untuk mempertahankan agama. Kita tak ada kesungguhan untuk pertahankan agama. Dan kalau kita tak belajar tentang topik ini, ada banyak yang kita miss berkaitan dengan agama. Antaranya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mati dan dia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk jihad, maka dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Level dia macam tu. Tentang jihad. So setiap individu perlu ada, aku nak berjuang untuk agama ni. Aku sanggup mati kerana agama ni. Allah bukan nak kita pergi serang orang, perang, tak. Allah nak dalam hati ni, dalam hati setiap individu, rela mati untuk agama.
hidup dan matiku kerana agama. Allah nak tu. Tapi kalau ilmu ni tidak diajar, siapa yang boleh bentuk hati kita untuk hidup dan mati kerana agama? Bila naratif perang sahaja yang dimainkan, asal jihad je perang, asal jihad je perang. Kemudian dipanggil pula teroris. Akhirnya kita yang asalnya nak mengembalikan jati diri Muslim yang sebenar, kita jadi apa? Jadi takut, jadi bacul. Sedangkan siapa yang mati tanpa dia berazam untuk berjihad, dia mati dalam cabang munafik. Ala syu'batin min nifaq. Dia mati dalam cabang-cabang kemunafikan. Dan ada sebuah hadis lain. Ali bin Abdullah telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id dan bercerita kepada kami Sufyan. Dan Sufyan dapat cerita itu dari Mansur, dari Mujahid, dari Taus, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lagi hijrah setelah pembukaan Mekah. Tak ada lagi hijrah setelah kemenangan Mekah. Akan tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan berangkat, berjihad, maka berangkatlah. So, jihad perang ni, dia perlu jalan ikut syariat. Bukannya asal nampak orang kafir, terus serang. Tak tentu pasal. Tak. Dia ada protokol. Dia ada peraturan yang perlu diikuti. Sebab tu perlu diajar, kalau tak, orang tak tahu. Orang tak faham. Malah ada guru-guru yang salah. Salah pula ajar. Lalu mengiyakan kehendak barat. Yang kata dengan jihad ni, Muslim jadi teroris. Maka terbuktilah orang-orang kita pergi berjihad dekat Syria. Pergi berjihad dekat Yaman. Punca dia, sebab kita tak ajar jihad yang sebenar tu bagaimana. Selalu siapa yang suka berjihad ni? Anak-anak muda. Sebab dia nak mati syahid. Tapi bila caranya salah, kita khawatir mati tu sia-sia. Apa caranya? Kan tadi dalam hadis tu, perang tu, jihad perang tu, perlu dilaksanakan bila diarahkan, bila diperintah. Siapa yang perintah? Yang perintah satu khalifah. Perempuan tak ada tuntutan tu. Lelaki je. Perempuan buat 4 perkara tu untuk masuk syurga. Untuk jihad tak? Untuk jihad tak? Tapi perempuan kena tahu. Sebab dia kena sampaikan pada anak-anak lelaki. Pada menantu dia. Kalau tak tahu, nanti dimainkan je untuk anak. Oleh anak. Jihad, perang, paling penting ialah dia kena dapat arahan dari khalifah. Sekarang ada khalifah tak? Tak ada. So, diorang dapat arahan dari mana?
Khalifah ini adalah satu ketua yang dilantik untuk menguasai semua negara-negara Islam. Itu Khalifah. Khalifah bukannya Perdana Menteri. Khalifah bukan presiden. Setiap negara Islam, dia ada satu Khalifah. Negara Islam Brunei, Malaysia, Indonesia, Bangladesh. Mana? Orang Islam dekat India. Seluruh dunia dia kena ada satu Khalifah. Khalifah ni yang tentukan wajar berperang atau tak. Sekarang ada Khalifah? Tak ada. So, diorang dapat arahan jihad dari siapa? Dah bagi mati kat Syria tu. Ha. So, bila tak ada sistem Khalifah, maka usaha jihad sebenarnya terhenti. Terhenti, bukan hilang, tapi terhenti. Dan bila dapat arahan berjihad, bukanlah semua orang kena pergi berperang. Dia ada pembahagian-pembahagian tugas. Ada yang diperlukan untuk beri sokongan dia. Kata-kata yang baik. Ada yang tugas dia untuk beri bantuan keuangan. Ada yang tugas dia untuk mengajar. Ada yang tugas dia jaga keluarga yang ditinggalkan. Semua tu ada syarat-syarat. Ada peraturan. Sebab tu kena belajar. Kena ada khalifah. Askar kita pergi berperang. Itu atas arahan negara. Itu atas arahan negara. Membantu negara-negara berkonflik di luar. Ia satu sudut dia menjaga kedaulatan negara. Sudut yang lain dengan akhlak yang baik di dekat sana akan mengangkat nama agama. So, pergi berperang. Dia bukan semua orang masuk ikut perang. Dia ada tugas masing-masing. Ada yang jadi paramedik, sokongan. Satu perlu belajar, perlu tahu. Dan jihad perang ini fardu kifayah. Orang lain buat, aku tak payah. Dia bukan fardu ain. Maka kena ada pihak yang jalankan jihad perang jika tak ada. Dan kewajipan itu jatuh kepada semua orang Islam. Jika tidak, semua umat Islam berdosa. Kan. Dalam keadaan Palestin sekarang ni, mereka perlu angkat senjata. Kita kat Malaysia kena angkat senjata ke tak payah. Kita bagi bantuan je. Keuangan, sokongan. Anak-anak Palestin yang dibawa, deported kemari. Kita ajar. Jaga keluarga mereka. Itu kewajipan kita. Dan Allah kata apa? Wa huwa kurhul lakum. Jihad ni kamu tak suka. Perang ni benda yang kamu benci. Satu sahabat-sahabat Ansar kata, kenapa kita perlu berperang? Kita kan agama yang baik. Islam menyelamatkan. Kenapa perlu berperang? Allah kata kamu wajib berperang walaupun kamu tak suka. Walaupun perang tu menjadi benda yang kamu benci. Sebab tak ada siapa yang suka mati. Dan tak ada siapa yang suka bunuh orang lain.
Begitulah orang sekarang pun guna alasan yang sama. Kita dah maju lah, dah moden lah. Kenapa perlu jihad-jihad ni? Kan? Kita perlu jihad supaya orang-orang yang bermulut lancang di luar sana, dia pandai jaga mulut. Dia tak sesuka hati nak bakar Quran. Kan? So, bila tak belajar tentang maksud jihad sebenar, maka timbullah salah faham. Maksudnya, ada manusia yang gagal untuk meletakkan taat 100% kepada Allah dan masih menggunakan akal yang terhad. Dan wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi benda yang kamu benci adalah suatu yang baik bagi kamu. Kita benci, tapi rupanya benda tu baik bagi kita. Dan Allah beritahu mungkin perkara yang kita benci, tapi sebenarnya yang sangat baik untuk kita. Antaranya jihad. Dan jihad fisabilillah adalah antara jalan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebab orang takkan buat maksiat semasa berjihad di jalan Allah. Ialah waktu kita sedang mengangkat senjata nak berperang. Kita masih lagi terlintas nak buat maksiat. Tak. Waktu tu fokus kepada nak perang. Hidup dan mati itu dari secondary. Fokus kita pada jalan peperangan. Sebab kalau kita lari fokus, kita terbunuh. Sia-sia je. Nyawa satu. Kan? Kita takkan main-main. Kita akan beri tumpuan pada perang untuk agama. Dan bila jihad tak ada, kita akan duduk dalam leka dan lalai. Hanyut dalam comfort zone. Comfort zone. Kita tak jadi firm terhadap agama. Orang boleh main-mainkan agama. Agama hilang izzah. Hilang kemuliaan. Waktu kita berperang, kita berada dalam mood standby. Sebab bila-bila masa kita boleh mati. Dan tentunya kita akan terus-menerus ingat pada Allah. Dan tak berani buat dosa dan maksiat. Yelah sebab bila ingat mati, ada nak main-main. Oh tak. Tak. Memang perang tu berat. Tapi sama seperti seorang ibu yang paksa anak dia makan ubat. Kerana ibu menyangka ubat itu baik untuk anak. Ibu tu paksa sebab sayangkan anak. Ya, anak akan meronta-ronta tak suka. Dan ibu akan guna pelbagai cara. Sebab ibu tahu keperluan si anak. Tapi waktu tu anak faham ke? Tak. Begitulah Allah wajibkan jihad pada kita. Kita lihat, pertaruhkan nyawa kot. Pertaruhkan nyawa. Tapi Allah tahu. Allah tahu yang paling baik untuk kita. Tuan-puan, salah satu maksud Alhamdulillah. Kan dalam surah Fatihah disebut Alhamdulillah. Salah satu maksudnya ialah apa yang Allah buat
apa sahaja yang Allah beri dan Allah buat untuk kita adalah pada standard layak dipuji dan layak disyukuri. Itu maksud Alhamdulillah. Apa sahaja yang Allah buat untuk kita, perkara tu layak dipuji dan paling layak disyukuri. Allah beri kita perang. Peperangan tu layak dapat pujian kita dan layak kita syukuri. Walaupun kita tak faham kenapa perlu perang. Sebab otak kita tak mampu nak proses sampai situ. Kita akan cari beribu alasan untuk mengiyakan tapi gagal. Dia tetap baik. Sebab datang dari Allah. Dia tetap baik sebab datang dari Allah. Walaupun kita tak jumpa apa alasan. Walaupun kita tak jumpa apa alasan. Dia tetap baik, layak dipuji dan layak disyukuri. So, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka pada suatu sedangkan ia buruk bagi kamu. Dua ayat ini, dua potong ayat ni bentuk umum. Dia bukan hanya berkaitan dengan perang. Ada benda dalam hidup kita yang kadang kita nak sangat, tetapi boleh jadi dia tak baik untuk kita. Kita nak sangat duit, nak sangat harta, tapi Allah tetap tak bagi-bagi. Kita tetap juga kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebab boleh jadi kita suka, tapi belum tentu dia baik untuk kita. Ada benda yang tak baik untuk kita, kita benci. Tapi boleh jadi dia cukup baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan Allah sentiasa tahu. Allah tahu dan Allah sentiasa tahu. Ada orang kena buang kerja. Dia sangat sedih. Siapa yang suka kena buang kerja? Kan? Siapa yang suka kena buang kerja? Orang sedih, tak suka. Malah rasa gelap. Gelap, kelam masa depan. Tapi dia tak pernah tahu kerana dia dibuang kerja dan akhirnya dia dapat kerja yang lebih baik daripada kerja sebelumnya. Dia tak pernah tahu. Dan dia tak akan dapat kerja baru tu kalau dia tidak dibuang daripada kerja asal dia. Atau kerana dia dibuang kerja, maka dia memulakan berniaga kecil-kecil dan akhirnya menguntungkan diri. Kita tak pernah tahu, tuan-puan. Ada je orang yang sihat walafiat, ada kerja, anak bini, elok dan baik. Dan satu hari Allah tentukan dia stroke, lumpuh. Tuan-puan, stroke, lumpuh. Kita tak pernah terbayang bahawa dapat stroke dan lumpuh tu bagus untuk kita. Tak pernah tergambar, tak pernah terbayang. Tapi ada orang dapat macam tu. Ada masjid negara pernah bantu. Stroke, lumpuh. Dia ada isteri, anak 6 orang, semua perempuan. Anak dan isteri tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Sebelum tu dia kerja bank. Berduit. Di waktu suami lumpuh, ditinggalkan anak isteri.
Ada satu ketiga, 3 hari. 3 hari dia tak makan. 3 hari tak ada orang nak tolong basuh. Terlantar kat rumah. 3 hari. Apa kebaikan yang kita boleh fikirkan daripada penyakit stroke dan lumpuh? Tapi Allah kata wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Waktu itulah kita benar diuji. Benda yang kita tak suka, Allah kata ada kebaikan pada dirimu. Ada kebaikan pada dirimu. Dan pada benda yang kita suka, ada keburukan bagi diri kamu. Benda tengah suka, baru kahwin kau. Baru kahwin. Kan kentut pun bau wangi lagi. Waktu tu kita tak pernah terfikir bahawa keindahan dan kebahagiaan ini ada keburukan. Tak ada. Semuanya baik. Semuanya baik. Ya, 5 hari pertama. Kau cuba 15 tahun. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam. Allah sentiasa tahu. Ya'lam fi'il mudhari'. Sentiasa tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu sentiasa tidak tahu. Ustaz, jika kita tersilap langkah ketika berjihad, kiranya kita terbunuh, tak dikira mati syahid ke Ustaz? Orang yang melihat mati syahid. Orang yang melihat kita berjuang, ia akan lihat mati syahid. Tapi pernah ada kes, sahabat kata orang tu mati syahid, Nabi kata tak, dia masuk neraka. Sedangkan orang tu sama-sama berjuang dengan mereka, terbunuh dalam medan perang. Sahabat kata orang tu mati syahid, Nabi kata tak, orang tu masuk neraka. Siapa yang tahu orang tu masuk neraka ke tak? Ada dalam kalangan kita? Tak tahu. So kita sangka baik je. Tapi di zaman Nabi, Nabi pernah kata orang tu masuk neraka sebab dia berjihad bukan kerana Tuhan, tapi kerana awek dia. Walau dia terbunuh dalam medan perang. So penting tak niat? Penting. Super penting. Super penting. So, sekarang dengan ujian yang semacam ni, benda yang kita benci, baik untuk kita, itu kaitannya dengan niat ni. Hati. Kita terima tak? Nak menjaga hati ni susah tuan puan, susah. Nak menerima, dia bukan main, okeylah terima je lah. Tak. Untuk menerima, sukar. Lagi-lagi kalau kita letak high expectation. Contohnya, kita tengok TikTok. Wah, kedai viral. Western. Kan ada mushroom soup. Kita pula memang penggila mushroom soup. So pergi kedai tu. Dapat semangkuk mushroom soup. Dapat semangkuk tu. Yelah, well, kita penggila mushroom soup. Tengok kuah dia, kita dah tahu dah. Alamak, ini mushroom tin. Bukan handmade. Kita masukkan je sudu. Tarik. Alamak, ceroy. Macam mana nak beriman dengan ayat ni? Kau tak suka satu benda, sedangkan dia baik untuk kau. Bab makan ni jangan buat main. Kita tengok tekstur. Kita tak cela, tapi memek muka. Kita tak sebut.
Tak sedap tak? Memek muka. Best. Ini ujian besar. Ini belum cerita bab jihad perang tu lagi. Ini baru makanan kita yang kita hadapi hari-hari. Kemana kita nak apa nama? Nak didik hati ni untuk terima apa sahaja yang Allah buat untuk kita. Baik kita yakini ada kebaikan buat kita, buruk kita yakini ada kebaikan buat kita. Cuma kalau tidak kenal Allah, kita akan susah beriman dengan ayat ni. Kenal Allah macam mana? Allah tahu apa yang Allah bagi pada aku. Aku yakin apa yang Allah beri adalah pada standard paling baik. Kenal Allah. Sebab tu Allah tutup dengan pernyataan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa dia buat. Macam seorang anak yang tidak meragui kasih sayang mak bapak dia. Anak yang tak meragui kasih sayang mak bapak dia. Sebab si anak sudah sangat faham bapak dia buat apa, mak dia buat apa. Ketika si anak minta izin, ayah, boleh tak keluar hujung minggu ni dengan kawan-kawan? Okey, ayah cakap, ayah boleh benarkan dengan syarat begini-begini. Tanya mak dulu. Okey, dia pergi tanya mak. Mak boleh tak keluar hujung minggu ni? Mak kata tak boleh. Mak kata tak boleh. So, bila mak kata tak boleh, adakah mak menafikan hak anak untuk keluar? Tak. Sebab boleh jadi mak ada perancangan lain. Mungkin nak ajak balik kampung. Mungkin nak bawa keluar, nak bawa anak tu keluar pergi apa? Beli baju. Mak ada perancangan lain. Cuma patut ke dia bagi tahu perancangan pada kita? Tak semua. Macam tu lah kita minta pada Allah. Kita minta dan Allah ada perancangan lain untuk kita. Saat tu bila kenal Allah, maka ayat di atas mudah untuk kita ikut. Kita benci sesuatu, di sisi Allah ada kebaikan untuk kita. Kita suka sesuatu, tuhibbu cinta. Kita cinta sesuatu, tapi padanya ada keburukan. Padanya ada keburukan. So, didiklah hati supaya kenal Allah. Kenal Allah. Wallahu ya'lam. Setiap kali kita bertembung dengan keinginan kita dan realiti. Setiap kali bertembung antara keinginan kita dan realiti, maka ingatlah Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Apa yang ada, apa kebaikan yang ada pada gempa bumi dekat Turki hari itu. 50,000 orang mati. 50,000 orang cedera. Apa kebaikan yang ada dalam gempa bumi itu? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Cuba kita tahu. Rakyat Turki waktu tu dan kebanyakan yang kena gempa bumi itu ialah pelarian Syria yang berada di Turki. Dah lah orang tu susah lari daripada negara dia. Dan kemudian kena pula gempa bumi. Di kawasan yang memang tak pernah gempa sebelum tu.
Kuat pula tu. Apa yang Allah nak bagi? Sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan yang Allah beri selepas tu. Nyatalah kepincangan kontraktor rumah yang mengaut kekayaan kerajaan untuk milik dia. Sebab waktu tu baru tahu struktur bangunan dekat area tu tak kukuh. Baru dengar cerita adanya malaikat yang membantu anak-anak dan bayi selamat dalam runtuhan. Sebab orang di situ rata-ratanya sudah mula jauh dari Tuhan. Allah dah dengan peringatan. Setakat gempa bumi, hilang harta benda, masih ringan berbanding kalau hilang akidah dan kepercayaan pada Tuhan. Allah datangkan sesuatu yang cukup bernilai untuk rakyat Turki belajar. Dan juga pengajaran cukup bernilai untuk orang-orang Islam yang lain belajar dan lihat. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan lazimnya ayat ni diguna pada siapa? Pada anak-anak kita yang putus cinta. Pada kita yang putus cinta. Kita rasa itulah wanita terbaik yang pernah kita ada peluang untuk kenal. Tapi putus di tengah jalan. Lalu kita pun fras menongging. Fras menongging. Dan kita rasa dah lah aku tak nak lah. Tak nak dah bercinta. Kekasih awal dan akhir. Tapi itu jam. Dunia kita hanya terhad pada wanita depan mata kita nampak. Dan bayangkan. Kalau Allah pertontonkan pada kita. Tentang apa yang kita bakal dapat. Qurratu a'yun. Di syurga kelak. Oi, dahsyat. Kau benci satu benda, sedangkan dia baik untuk kamu. Kamu suka satu benda, sedangkan dia buruk untuk kamu. Wah. Begitulah tuan-puan. Ada banyak benda yang kita tak tahu. Allah saja yang tahu hakikat sebenar. Maka ikutlah arahan Allah. So, kita tak tahu. Kita tak tahu. So, bila kita tahu benda tu, bila kita kenal Allah, maka kita akan selalu istikhar. Istikhar apa? Minta Allah pilih bagi pihak kita. Istikharah. Minta Allah pilih, Allah beri panduan, Allah yang buat keputusan hidup kita. Waktu Nabi gali parit Khandaq, Nabi pecahkan batu besar. 3 kali ketuk. Ketukan pertama, Nabi nampak istana-istana Kisra. Ketukan kedua, Nabi nampak istana-istana Parsi. Ketukan ketiga, Nabi nampak istana dekat Habsyah. Waktu tu, nak makan pun tak ada bahan. Tapi Nabi nampak, dengan kesukaran macam tu, Allah akan beri kekuasaan untuk memerintah dunia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tak tahu, Allah Maha tahu. So, ayat seterusnya. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Dan mereka bertanya kepadamu
tentang hukum berperang pada bulan haram. So sahabat tanya, sebelum tu masyarakat Arab jahiliyah, mereka juga menghormati bulan-bulan haram ni. So sahabat bertanya pada Nabi tentang boleh ke berperang dalam bulan haram. Kenapa? Sebab ada sahabat yang dihantar oleh Nabi untuk jaga sempadan. Kemudian tiba-tiba mereka terjumpa dengan orang kafir. Dan kerana keadaan yang mencurigakan, maka berlakulah pergaduhan, pergelutan dan orang kafir tu mati. Mati. So sahabat tu, dia memang menghormati bulan haram. Dan memang beliau sangka pada hari kejadian tu, belum lagi masuk bulan haram. Belum masuk bulan Rejab. Tapi rupanya dah masuk bulan Rejab. Maka bila berlaku macam ni, orang kafir bising. Salahkan orang Islam. Mereka kata tengok, orang Islam konon-konon kata jaga syariat. Tapi bunuh orang dalam bulan haram. Alah, sama macam kita lah. Tuan-puan, sekarang bulan apa? Bulan Islam. Bulan apa pun kita tak tahu. Muharram. Ada bulan haram, tak bulan haram. Muharram, berapa hari bulan? Kena tengok kalender kan. Sama macam tu para sahabat waktu tu. Sedang jaga sempadan, kalender pula ke office. Mana dia nak tahu ini berapa hari bulan hari ni lah. Tak nampak benda curiga, dia pergilah bergelut. Tanya pun dia tanya, tak ada. Jadi gaduh, terbunuh. Maka orang kafir bising. Turun ayat ni. Dan apa Nabi jawab? Qul qitalun fihi kabir. Berperang dalam bulan itu berdosa besar. Allah tidak menidakkan bahawa berperang dalam bulan haram itu memang dosa besar. Qul qitalun fihi kabir. Berdosa besar. Apa yang sahabat buat tu? By default, berdosa besar. Tetapi, Allah suruh jawab, benda tu tak sengaja. Bukan sahabat tu sengaja nak perang dalam bulan haram. Tapi lihatlah bagaimana sikap musyrikin Mekah. Kalau orang Islam buat salah, terus mereka nampak dan bising. Padahal mereka sendiri lagi banyak buat salah. Dan Allah bagi tahu ada 5 kesalahan orang-orang kafir. Dan setiap satunya patut sudah boleh menjadikan mereka ni diperangi kerana bukan kesalahan biasa. Tapi mereka buat tak nampak. Dan begitulah masyarakat dunia dengan orang Islam. Kalau orang Islam buat salah sikit, kecoh. Kecoh. Lagi, kalau yang buat tu ada title, Ustaz, Tuan Guru, pengetua sekolah tahfiz. Satu dunia kecoh. Dan mengaitkan kesalahan tu dengan agama. Malah mereka kata agama Islam, agama pengganas. Tapi kalau dilakukan oleh agama lain, senyap sunyi, krik-krik. Umpamanya kalau orang baik buat salah, orang akan nampak pelik. Tapi kalau orang jahat buat jahat, orang tak kisah pun. Maknanya, orang luar lihat orang Islam tu malaikat sebenarnya, tak boleh buat salah. Allah ajar Nabi cara jawab.
Cara jawab pada kafir Quraisy. Allah beritahu memang perang dalam bulan haram itu berdosa besar. Mereka berperang dan membunuh dalam bulan haram itu berdosa besar kalau dilakukan sengaja. Tapi dalam kes ini, dia tidak sengaja, maka itu dimaafkan. Siapa yang kata sahabat tu tak sengaja? Nabi ke Allah? Sekarang Allah kata sahabat tu tak sengaja. Tu weightage ayat ni. Dia latar belakangnya sahabat tu terbunuh orang. Tapi Allah tahu hati dia. Dia memang tak sengaja. Tuan-tuan bayangkan. Hati kita siapa yang tahu? Allah paling tahu. Bila sahabat tu report pada Nabi, Nabi pun tak tahu orang tu bercakap benar ke tak. Turun ayat Quran bagi tahu pada Nabi bahawa orang tu jujur. Memang dia tak sengaja. Berapa lega sahabat tu? Sangat lega. Sangat lega. Wow. Kemudian Allah kata, orang tu tak sengaja dan dia tak dikira berdosa. Tapi yang bising-bising ni, kafir Quraisy yang bising-bising ni, apa yang diorang buat? Diorang halang manusia dari jalan Allah. Wasaddu an sabilillah wa kufrum bihi. Mereka salahkan umat Islam, tetapi mereka buat tak nampak perbuatan salah mereka menghalang orang lain dari masuk Islam. Mereka memburukkan Islam kerana tak mahu orang lain masuk Islam. Itu salah. Kau lihat satu kesalahan orang Islam. Sekarang korang punya kesalahan apa? Korang tak bagi orang lain masuk Islam. Salah. Wa kufrum bihi. Dan kamu tak mahu orang lain masuk Islam. Salah. Korang adalah kufur pada Allah. Halang pula orang lain masuk Islam. Korang salah. Malah wal masjidil haram. Bukan hanya halang orang dari masuk Islam. Kamu sekat orang Islam dari masuk masjidil haram. Benda kedua kesalahan kamu. Korang halang orang Islam dari guna masjidil haram untuk beribadah. Kesalahan kedua. Kesalahan ketiga. Wa ikhraju ahlihi minhu. Dan kamu usir penduduk dari kota Mekah. Halau sahabat orang beriman dari tanah mereka. Bukankah itu salah? Salah. Wa ikhraju ahlihi minhu. Dan ada benda akbaru indallah. Ada benda yang lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Ketiga-tiga perkara yang musyrikin Mekah buat ni, halang orang, tak bagi orang masuk masjid, dan halau daripada kota Mekah. Ketiga-tiga benda ini adalah kesalahan yang lebih besar dari berperang dalam bulan haram. Dan kesalahan-kesalahan mereka ini patutnya halal berperang. Patutnya halal diperangi. Tapi umat Islam tak buat apa-apa sebab belum datang perintah berperang. Dan yang keempat, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan syirik lebih besar daripada berperang. Dosa keempat ialah mereka melakukan syirik. Dan syirik lebih besar daripada berperang dan membunuh. Sebab kalau kita membunuh manusia, orang itu akan mati. Dan lumrah manusia akan mati. Tapi kalau melakukan syirik, akan menyebabkan manusia masuk neraka dan kekal di dalamnya.
Berapa dah kesalahan? 4. Yang kelima, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan orang kafir sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup. Dan yang terakhir ialah sampai sekarang puak-puak musyrik masih lagi mahu memerangi orang Islam dan mereka bertekad tidak akan berhenti sehingga orang Islam murtad. Mereka mahu umat Islam kembali pada agama syirik. Sedangkan orang Islam tak mengganggu pun orang-orang kafir. Dan ini 5 kesalahan yang mereka buat dengan sengaja dan mereka buat tak nampak. Sedangkan satu kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam dalam keadaan tidak sengaja dibesar-besarkan. Sama je propaganda Amerika dan puak barat yang kata Islam agama teroris. Sedangkan realitinya orang Islam nak membunuh pun takut sebab kita takut masuk neraka. Apa guna dia membunuh kalau masuk neraka? Kan? Itu tuduhan yang dangkal. Kata orang Islam pengganas. Kita nak bunuh nyamuk pun segan silu. Lagi nak bunuh orang. Orang-orang kafir duk kutuk orang Islam. Sedangkan mereka sepatutnya belajar dengan orang Islam. Cara pemimpin dan cara menjalani kehidupan. Ada satu sitcom. Saya tengok kat mana hari tu, petikan dekat TikTok. Dia punya cerita tu, dia bawa balik kawan dia Muslim masuk rumah. Kawan dia baru berhijrah entah dari Syria ke daripada Jordan macam tu ke US. So sitcom tu dia nak datangkan idea yang Muslim ni bukannya ganas. Apa adat resam dan undang-undang Islam macam tu. So bila orang tu masuk rumah, perkataan pertama yang orang tu kata, Masya Allah, what a beautiful house. Orang sebut, Masya Allah, what a beautiful house. Skripnya macam tu. So bila dia masuk rumah, dan orang Islam masuk rumah, dia buat apa? Perkara pertama, buka kasut. Memang kamera dia tunjuk terus orang tu nak buka kasut. Yang orang kata tak apa, pakai je kasut. So cara orang Islam tu jawab, apa kau ingat aku binatang ke? Masuk rumah pakai kasut. Tu kritikan pertama kepada adat dan budaya masyarakat Eropah. Masuk rumah pakai kasut, binatang je yang masuk rumah tak basuh kaki. Okey, lepas tu seorang ni dia kata okeylah buat make yourself at home. Buat acara rumah sendiri. Dan tiba-tiba bapa lelaki tu masuk scene. Dia kata welcome. So jom kita minum bir. Welcoming drink kan, minum bir. Lepas tu anak dia kata, ayah, bukan kita dah talk about it ke? Bukan kita dah bincang pasal benda ni ke? Dia Muslim lah. Anak dia cakap macam tu. Lepas tu yang tetamu ni kata, well, your father may be right. Dia nak buat welcoming drink. Cuma saya minum air sejuk je. Tapi engkau yang man.
suaramu bercakap dengan ayahmu bukan dengan intonasi begitu. Oh, saya sangat suka tengok cerita tu. Dia terus tegur. Tegur kesalahan-kesalahan fatal hubungan dalam kekeluargaan. Nampak tak budaya Islam ni? Kita kena faham. Syariat Islam ni kena belajar, kena faham. Agar hidup ni harmoni. Bukan dalam bentuk skeptik. Islam pengganas. Tengok dalam buku dia pun, dalam kitab dia pun suruh bunuhlah mereka. Di mana saja kamu dapati mereka. Tajuk tu yang aku tak tahu tu. Jangan tanya tajuk lah. Aku memang tak tahu tajuk. Aku tahu tengok je. Itu kan petikan. Apa entah tajuk filmnya tu. Petikan je. Apa sepatutnya begitulah. Begitu. Tapi yang kita kecewa ialah drama-drama Melayu yang tak ada pun nak bangkitkan keindahan, kemurnian akhlak Islam. Tak ada. Semua kalau tak pasal khurafat dan syirik, pasal hantu-hantu tahyul. Yang kita agungkan pasal cinta. Mak dia kaya, bapak dia kaya. Cinta 2 darjat. Cinta tu, cinta ni. Lemah. Lemah. Tak ada, kita tak ada nak buat filem macam tu. Sedangkan filem macam tu lah yang paling baik untuk kembalikan rasa seronoknya kita beragama. Gitu. So, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa yang murtad daripada agamanya lalu dia mati dan dia tetap kafir. Tengok Allah bagi syarat. Siapa yang murtad dan dia mati dan dia tetap murtad. Siapa murtad, dia mati dan dia tetap kufur, tetap murtad, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amal-amal dia binasa. Amal-amal dia rosak. Habitat jadi debu. Sejak daripada dunia sampai akhirat. Apa syarat dia tadi? Kalau dia murtad, dia mati. Tak sempat bertaubat. Maka amal dia habitat, hapus. Wa ulaika ashabun nar. Dan dia adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Dan dia kekal dalam dia. Kenapa tiba-tiba sebut pasal murtad? Sebab ini adalah kesan kalau kita tak belajar tentang agama. Apa saja orang luar cakap tentang Islam, cakap yang buruk tentang Islam, kita tidak berfikir dengan waras dan wajar. Orang tu serang kita, sedangkan tengok peribadi orang yang serang kita. Dia sendiri, dia serang kita dengan 1 peluru, dia sendiri buat 5 kesalahan besar. Lalu kerana kita tak belajar tentang agama, lalu kita murtad. Bila murtad tak bertaubat dan tak bertaubat kekal kafir, masuk neraka. Perempuan mana? Yang butterfly tu ke? Mentega terbang? Tu tak tahulah tu. Itu pandai-pandailah. Pelakonnya, penulis skripnya, meninggal nanti, jumpa dengan Allah. Korang berboraklah. Dan kita tak tahu. Kita tak tahu. Apa yang Allah tanya pada orang itu. Dan bayangkan kalau dia berjaya menyesatkan ramai orang lain.
kita tak tahu apa bentuk balasan. Dan bila Allah tanya, kau ada belajar tak pasal agama? Dan kalau dia kata, ya ada belajar. Allah tanya, dari mana kau belajar? Kau dapat dari mana agama? Pada fikir sendiri. Kau belajar dari siapa? Sebut nama ulama. Cuba sebut nama kitab. Dari mana kau dapat agamamu? Ui, tak terjawab kita, tuan-tuan. Tak terjawab kita. Kan? Sebab berkaitan agama, jangan buat main. Maksud jangan buat main ialah Allah akan tanya. Sebab konsekuensinya besar. Besar. Sudahlah 9.35. Moga-moga Allah beri kita kefahaman yang baik terhadap agama. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat yang besar buat kita. Dan semoga bukan sekadar kita faham, tetapi anak cucu kita juga terkesan dengan pemahaman kita. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan ke? Boleh. Okay, silakan para jemaah bertanya pada Ustaz. InsyaAllah. Sementara Ustaz bersarapan tu. Sementara Ustaz makan roti bakar. InsyaAllah. Ada Silakan. roti beserta dengan tolong. Wah, Masya Allah. Saya belum sarapan Ustaz. InsyaAllah tanya macam ni. Sila. Belum sarapan, padan muka. InsyaAllah. Tak apa. Lepas ni pergi cari sarapan. InsyaAllah. Silakan para jemaah kita. Ustaz, rakaman Ustaz dah habis ataupun berjadual? Berjadual. InsyaAllah. Dia hari tu dah rakam banyak dah. So bila habis yang stok dengan tu, kita rakam yang lain pula. Oh, InsyaAllah. Baik, InsyaAllah. Popular Ustaz. Glamorous. Tak adalah. Itu kan Allah yang pilih. Betul. InsyaAllah. Semua jemaah tidur tengah sarapan. Jumaat nak pergi jogging lah pula ni hari Minggu. Ya Allah, Relax, pergi kat taman. Nak pergi kat garden, kat lake garden. Pergi apa? Pasal tahu dengan Ustaz, lapar sungguh, kesian Ustaz. Dia eloklah tutup lah bagi Ustaz sempurna makannya. Allah. Okey, kalau tak ada soalan, kita tutup lah. Kat kaus. Kenapa ketawa benda? Saya pun lapar. Dia cakap pada muka kat merah, cakaplah kaus kat Ustaz. Kaos. Saya tahu car wash je, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, kalau tak ada soalan, saya tutup aja. Okey je. InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza Ustaz Alex. Hari ini banyak tadabbur kita tentang jihad. Masya Allah. Sebelum ni Ustaz pernah cakap jihad. Kita nampak jihad berperang tu macam besar tapi sebenarnya jihad melawan hawa nafsu itu lagi besar sebenarnya. Kena tekan hati kita, Masya Allah. Bukan semua orang boleh buat, kita kena lawan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita, dalam urusan seharian kita. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Tak jemu kan, tak dabur Al-Quran ni, Masya Allah. Sangat best, sangat
kadang-kadang meruntun hati, membersihkan hati. Alhamdulillah. Moga berterusan duduk dalam halakat ilmu ini insyaAllah. Sikit je bahan Ustaz, hari ni kuliah akhir kita 8.15 malam, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Mursyidi bin Mustafa, pensyarah UiTM. Dengan kitab tasawuf kita insyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gemah Nurul Iman lah, memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu daripada saya sendiri. Saya nak cari sarapan selepas ini, dengki tengok Ustaz makan. Sebabkan menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.